Bagaimana ya tanah ni dia berkata-kata, kan ada hadis Nabi yang sahih tentang apabila seorang manusia yang mukmin meninggal dunia, lalu dia dibawakan ke dalam kubur. Bila sampai di kuburan, apabila dia dikambus, lalu bersuaralah tanah, iaitu tanah kubur itulah. Tapi tanah ni sama je, tanah kubur ke tanah mana, semua tanah berkata. Tanah tu berkata, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang orang yang aku cintai. Engkaulah manusia yang berjalan di atasku selama ini, yang ku cintai, yang ku nanti-nantikan. Perhatikanlah bagaimana layananku sebentar nanti kepadamu. Rupanya sekira kita orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, tanah yang kita pijak tu dia sangat suka. Pijaklah aku, pijaklah aku. Sampai bila saat kita dikambus, semua ahli keluarga dah tinggal, kita terdengar suara ahlan wa sahlan, selamat datang. Ketakutan kita terus hilang. Tanah kata, engkaulah orang yang berjalan di atasku selama ini, yang aku nanti-nantikan, yang aku cintai. Bayangkan, seronok kan? Seronok, hilang ketakutan kita. Kemudian apa yang tanah buat? Lalu tanah itu pun melapangkan seluas mata memandang. Seluas mata memandang ni luas mana tak tahu. Luas, kalau tu pun jauh nampak lagi pokok. Luas semata memandang ni tak ada batasan lah. Kemudian diberikan nikmat-nikmat syurga, sejuk, wangi, kedinginan syurga. Kemudian di penghujung kawasan dia tu, kuburan tu, diberikan satu pintu menuju ke syurga. Tapi tak boleh tembus lagi, tak boleh pergi lagi. Tunggu yaumul hisab dulu, tunggu berlaku kiamat dulu. Subhanallah. Namun apabila datang dibawakan jenazah orang fasik yang berkekalan. Fasik ni siapa? Berkekalan dalam hidup dia melakukan dosa, dosa-dosa yang besar. Na'udzubillah, sepanjang umur tidak tutup aurat. Na'udzubillah, meninggal dalam keadaan tidak menutup aurat. Berkekalan dosa dia tidak menutup aurat tu, na'udzubillah. Bila kita keluar daripada rumah tanpa menutup aurat, pukul 8 pagi sampai 5 petang, lebih kurang 8 jam, sepanjang saat tu dicatat dosa. Dicatat bermaksiat kepada Allah, engkar perintah Allah. Manakala bila kita pula menutup aurat, keluar daripada pagi sampai petang, dicatat pahala. Setiap saat dicatat, kerana kita mujahadah untuk menutup aurat, kerana Allah suka kita menutup aurat dan kita suka menutup aurat. Kan tanda seseorang itu mencintai sesuatu, dia akan cinta kepada apa yang, siapa mencintai Allah akan mencintai apa Allah cinta. Allah sangat cinta hambanya yang bernama perempuan menutup aurat dengan sempurna. Maka tanda kita cinta kepada Allah, kita mencintai apa yang Allah cinta. Itu yang Allah cinta terhadap makhluk yang dia ciptakan yang bernama wanita, yang bernama perempuan. Subhanallah. Sebenarnya bila kita taat perintah Allah, kita sedang membalas cinta Allah. Orang yang sombong, orang yang tak nak balas cinta Allah. Allah menunjukkan rasa cinta, kasih sayangnya kepada kita sejak daripada kita lahir. Sampai umur kita dah 40, 50, 60. Allah tidak pernah henti menunjukkan rasa cinta kepada kita. Nikmat sekian nikmat, semakin nikmat. Ujian pun nikmat. Sebab Allah kata setelah engkau sabar, digandakan lagi nikmat selepas itu. Allah nak bagi lebih baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi tadi tu yang kubur tu kan, bila datanglah jenazah orang fasik ataupun orang kafir, lalu kubur berkata, tanah berkata, engkaulah orang yang berjalan di atasku selama ini, yang aku sangat benci. Tidak ada ucapan selamat kepadamu. Nantikan apa yang aku akan kerjakan kepada kamu sebentar nanti. Kita tak boleh dengar je tanah ni bercakap. Kalau yang berjalan di atas tanah ini orang soleh, orang yang baik, insya-Allah tanah sangat gembira kita pijak-pijak dia. Dia nunggu ni. Dia menanti-nanti kita balik, kita asal tanah balik semula dalam tanah. Tapi bila orang yang berjalan ini, orang yang ingkar perintah Allah, tanah ni macam tak redha dia dipijak. Bila masuk dalam kubur, tanah berkata, engkau orang yang aku benci selama ini, aku tak suka berjalan di atasku, dan tidak ada ucapan selamat kepadamu. Nantikan apa yang aku perlakukan padamu. Lalu kubur pun menghimpit. Berlakulah himpitan kubur, kubur menyempitkan sehinggalah Nabi tunjuk, sehinggalah bersilang di antara dua rusuk.
jadi sempit. Kemudian Allah akan mengutuskan 70 ekor ular yang berbisa. Sekiranya satu ekor ular sahaja melepaskan bisanya ke bumi, maka seluruh hidupan bumi akan mati. Itu disebut dalam hadis tersebut. Hadis itu panjang dalam kitab penawar hati, hadis yang akhir 39 ke hadis yang ke-40, macam itulah. Maksudnya dia akan menghimpit, Allah akan hantarkan 70 ekor ular, nak kata seekor kalau lepaskan bisa, maka akan mati semua hidupan di atas muka bumi. Kemudian hadis itu ditutup dengan, sesungguhnya kuburan itu salah satu gerbang ke syurga ataupun jurang api neraka. Na'udzubillah. Sekiranya dia mati dalam husnul khatimah, kuburannya pun baik, insya-Allah jalan perjalanan seterusnya pun akan baik. Tapi sekiranya permulaan nak masuk alam lain ni, berpindah daripada alam nyata ni nak masuk alam lain ni, permulaannya buruk, perjalanan selepasnya adalah lebih buruk lagi. Na'udzubillah min zalik. Allahu akbar. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan, bila kita berjalan di muka bumi Allah, pokok memuji, bertasbih. Kita tak boleh dengar je pokok ni memuji Allah kan, tapi bunga, pokok, setiap daun tak berhenti memuji Allah. Dan bila dia tengok orang yang dicintai Allah sedang berjalan, orang yang dicintai Allah sedang melangkah, mereka pun menyatakan rasa cinta kepada kita. Masya Allah. Kan ada hadis kursi yang lain, Allah, bila Allah mencintai seseorang hambanya, Allah declare kepada seluruh para malaikat. Allah declare pertama kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, untuk pengetahuan kamu wahai Jibril, aku mencintai dia. Masya Allah, aku mencintai dia. Jibril bagi tahu, Allah bagi tahu pada Jibril. Kemudian malaikat Jibril jumpa semua para malaikat. Wahai para malaikat, dia kan ketua malaikat, sesungguhnya hamba ini dicintai oleh Allah. Semua para malaikat mencintai hamba itu kerana dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.